Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, seperti biasa pada setiap selang Ahad. Setiap selang Ahad kita akan bersama dalam program Market Outlook bersama Elitista. Dan hari ini insyaAllah saya akan cuba kongsikan apa yang telah berlaku dalam pasaran dan apa yang kita boleh jangkakan untuk minggu yang mendatang ni. Jadi sepanjang minggu lepas saya percaya ramai yang mungkin tersenyum lebar. Sebab banyak sebenarnya peluang-peluang yang wujud saya nampak sepanjang minggu lepas. Cuba boleh share macam mana sepanjang minggu lepas. Minggu lepas positif ke negatif? Dia dua. Either positif atau negatif ataupun neutral. Kan? Macam mana prestasi anda sepanjang minggu lepas? Minggu lepas kita dapat melihat banyak saham-saham terutamanya dalam sektor plantation. 2 minggu lepas pun kalau anda masih ingat kita ada sebutkan berkenaan pergerakan sektor plantation dan sepanjang 2 minggu ni memang saham-saham plantation memang memberikan pulangan yang gila, betul lah, memang gila. Kalau tengok pula yang paling kata yang peliknya adalah banyak saham-saham yang mewah, saham-saham yang orang panggil saham kayangan yang memberikan pulangan yang lumayan. Ini sebenarnya antara kata kesilapan-kesilapan biasa yang biasanya kita buat tatkala apabila pergerakan satu-satu sektor ni berlaku. Biasanya kita tak fokus kepada pergerakan leader. Jadi kita duk menunggu saham-saham yang kecil, saham-saham yang murah dalam sektor ataupun industri tersebut, tapi apa yang berlaku kebanyakan kesnya saham-saham ni dia tak bergerak mana pun, dia berada tepu je kat situ, dia stone je kat situ kan. Tapi saham-saham yang leader ni kita tengok bagaimana kalau dia bergerak, memang tak cukup tanah, memang cukup laju, hari-hari dia duk bergerak naik. Itu yang berlaku sepanjang minggu lepas lah. Okay, kita tengok apa yang berlaku sepanjang minggu lepas. Okay, kalau kita tengok pada indeks plantation, kita tengok macam mana saham plantation sepanjang minggu lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari berturut-turut bergerak. Memang gila babas lah. Memang gila betul. Kalau tengok saham-saham dalam sektor plantation terutamanya, mungkin kita boleh tengok di sini. Dalam sektor plantation kalau kita tengok kan, mungkin ada yang terlepas, mungkin ada yang sibuk sepanjang minggu lepas, tak tahu apa yang berlaku. Kita boleh tengok saham-saham seperti Boston Plantation, seperti FGV, Genting Plantation, ni semua saham-saham favorite lah untuk sektor plantation ni. IOI, Jetiasa, apa lagi, ni dia punya kapla dia, Sime Plantation, ni kapla yang terbesar ni. Okay, kita tengok pergerakan dalam tempoh satu minggu je. Dalam tempoh 1 minggu, tengok. Dalam tempoh 1 bulan. Kalau kita tengok contoh Boston Plantation, dalam tempoh 1 bulan kenaikannya sebanyak 35%. Okay, kita tengok FGV pula, 1 bulan 30%. Kalau kita tengok Genting Plantation, 1 bulan 30%. IOI 19, Jetiasa 30%, Sime Plantation 23%. Nampak? Ni semua saham-saham gergasi. Ni Taan ni 40%. Gila betul lah. Tapi nanti insyaAllah saya kongsikan apa nak buat pula. Kan? Mungkin dah ramai yang dah meraih keuntungan yang lumayan. Tahniah saya ucapkan. Bukan senang lah. Last saya ingatlah saham-saham plantation ni bergerak macam gila macam ni back in 2017, tak silap saya, 2017. Kita tengok betul ke tidak. Di mana pada tahun 2016 ni 2016 ni tengok. Pada ketika ni nampak apa yang berlaku. Dia punya kenaikan yang kata berterusan tu berlaku. Inilah saya nampak lah. Lepas tu dah tak ada dah pergerakan yang konsisten. Kalau kita nampak kan, nampak the rest ni memang sendu je throughout the whole year.
Dan 2018 ni berlakunya kejatuhan, lepas tu dia naik balik. Yang ni disebabkan oleh kenaikan harga CPO, dan kali ni memang saya tengok pergerakan yang memang lain macam lah. Memang tegak tak? Tuan-tuan pernah tengok ada pergerakan setegak macam tu tak sebelum ni? Dia tak pernah berlaku lagi lah setakat ni. You boleh tengok sejak daripada tahun bila? 2012 last, 2006, 2015, lama dah nampak tegak ni. Dia punya pergerakan memang gila babas lah saham-saham ni. Tapi kita kena beringatlah apa yang dah naik laju kan. Ini antara petanda-petanda, saya selalu panggil petanda kiamat kan. Kita kena berhati-hati sebab semua saham-saham ni of course kita tahu berkait rapat dengan pergerakan crude palm oil ataupun CPO. Jadi kita kena sentiasa aware dan alert tentang pergerakan CPO kan, sama ada turun ataupun naik. Dan kalau kita tengoklah pergerakan CPO kita ambil untuk kontrak bulan April. Untuk kontrak bulan April so far dia nampak macam masih bertahan, tak ada lagi kita nak nampak pergerakan yang menakutkan. Kalau kita tengok untuk kontrak bulan Mei yang tengah hangat, sebab apa saya kata hangat? Anda boleh tengok semakin lama semakin banyak jumlah dagangan, bermaksud tumpuan ramai pedagang-pedagang CPO ni sekarang ni pada kontrak bulan Mei. So kalau kita tengok memang harga tu masih lagi steady, belum lagi nampak petunjuk yang merisaukan. Kalau kita tengok kontrak infra ni pun so far semua pun masih steady lah. Just be careful sebab kenaikan tu dah berlaku dengan sangat pantas. Kita tahu bila naik satu-satu benda sangat cepat ni, kita takut akan berlakunya profit taking. Bukanlah saya kata saham plantation ni teruk ke apa, tidak. Sebab kebanyakan saham-saham plantation ni dijangkakan akan mengumumkan prestasi kewangan yang cemerlang. Bulan 2 ni, kita kena ingat 2 minggu terakhir di bulan Februari ni adalah waktu yang sangat kritikal. Kerana apa? Kebanyakan syarikat-syarikat di Bursa Malaysia akan mengeluarkan prestasi kewangan mereka untuk suku tahun keempat, dan juga ianya akan memberi gambaran yang penuh terhadap prestasi sepanjang tahun 2021. Okay. Jadi kita tengok leader-leader antara pemberat utama untuk sektor plantation. Kenapa saya kata pemberat? Nanti saya buktikan bagaimana pergerakan mereka ni kan memang memberikan impact yang besar kepada pergerakan indeks tu tadi. Sebagai contoh kita tengok saham Sime Plantation. Okay, saham Plantation baru je keluar result dia pada hari Jumaat yang lepas, di mana adalah sedikit penurunan dari sudut net profit, tapi dia punya revenue ni mencatatkan keuntungan yang gila, 1 bilion dalam hanya satu quarter. Bagi saya satu pencapaian yang sangat-sangat cemerlang lah. Jadi kalau kita tengok dari sudut annual pun kan, dari sudut annual income, annual net profit pun kita boleh nampak trending yang semakin meningkat naik. Selaraslah dengan kenaikan harga sawit. Okay, jadi keuntungan syarikat ni of course dia datang daripada dua faktor, iaitu satu, average selling price untuk produk yang dijual, dan yang kedua, jumlah production. Walaupun sekarang kita tahu bahawa sektor plantation pada ketika ni masih lagi belum betul-betul booming, belum betul-betul beroperasi sepenuhnya kerana ketiadaan ataupun kekurangan tenaga pekerja. Sebab sektor plantation ni seperti yang kita tahu banyak didominasi oleh pekerja asing. Jadi akibat COVID, pekerja asing tak dapat masuk untuk bekerja, maka jumlah pengeluaran adalah menurun. Jadi disebabkan jumlah pengeluaran menurun, maka sebenarnya tak baguslah untuk syarikat, tetapi disebabkan dia punya, ini orang panggil blessing in disguise lah.
di mana walaupun pengeluaran tu menurun, tetapi apa yang berlaku, harga CPO tu meningkat naik disebabkan oleh faktor supply versus demand. Ini pun sebenarnya dibantu oleh apa yang berlaku di Indonesia, di mana Indonesia recently mengumumkan polisi baru terhadap ekspor kelapa sawit mereka. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan eksporter terbesar di dunia. Nombor 2 baru kita. Jadi apa yang berlaku di Indonesia, Indonesia mengumumkan bahawa ekspor polisi mereka, CPO, ekspor polisi. Nanti kita tengok sama-sama. Di mana baru-baru ni Indonesia mengumumkan ekspor polisi di mana mereka terpaksa mengehadkan, bukanlah kata kosong terus tu, tidak, tetapi mengehadkan ekspor produk CPO ni ke luar negara. Nampak? Indonesia later policy that makes it mandatory untuk sell 20% of their output to domestic refiner at fixed price. Okay, so benda ni adalah satu orang kata satu perkara yang biasanya government buatlah untuk memastikan bekalan mencukupi di sesebuah negara. Kalau kata semua nak ekspor, kan, tak ada yang untuk kegunaan tempatan pun susah juga. Nanti kita akan mendapat komplain orang tak dapat nak beli minyak kelapa sawit untuk masak, kan, minyak habis. So benda tu masalah jugalah. Okey, jadi itu adalah apa yang berlaku dan saya percaya itulah antara sebablah kenapa kita tengok harga CPO masih lagi mampu berada di paras yang tinggi walaupun kita tahu kenaikan yang berlaku kalau kita bandingkan dengan tahun 2020. Tengok apa yang berlaku pada tahun 2020. Kalau kita tengok kenaikan tu hampir 200%. Okey, daripada paras 2000, kalau kita tengok daripada paras 2000 naik ke paras 6000. Sebenarnya dah sentuh 6000 dah pun. Dah sentuh 6000. Bayangkan dah naik 200%. So memang kenaikan yang paling gila lah setakat ni, nampak? Sepanjang kalau kita tengok sebelum-sebelum ni tak pernah berlaku kenaikan yang gila macam tu. Back in 2009 bila harga sawit mengalami kejatuhan selaras dengan krisis yang berlaku pada tahun 2008. Itulah kalau kita tengok kali ni punya kenaikan ni memang satu kenaikan luar biasa lah. Dan bukan setakat sawit je pun. Seperti yang kita tahu, kebanyakan komoditi-komoditi utama di seluruh dunia pun mengalami fenomena yang sama. Dan inilah yang telah menyebabkan tahap inflasi di kebanyakan negara meningkat dengan sangat mendadak. Bila cakap tentang tahap inflasi bermaksud kos sara hidup meningkat dengan sangat mendadak. Tadi pun saya ada share dekat satu tempat kejap di mana untuk bazar kita nak bakal memasuki bulan Ramadan. Jadi apa yang saya baca tadi dekat surat khabar, kan, di mana ada rumors sebab daripada apa yang telah dimaklumkan oleh Persatuan Penjaja dan juga Peniaga Kecil. Mereka menjangkakan harga barang makanan di bazar Ramadan yang akan bermula sekitar 40 hari lagi ni akan meningkat sehingga 20 hingga 30%. Bayangkan. Kalau kata nasi ayam tu dulu RM4, mungkin akan naik jadi RM4.5 ataupun RM5. Ini yang kita kena concern lah. Semuanya sebab apa? Sebab kos bahan mentah meningkat. Harga barang, harga servis semua meningkat naik. Okey, jadi inilah apa yang berlaku kepada sawit lah. Sawit dan juga komoditi-komoditi lain termasuklah minyak. Di mana minyak ni pun kalau kita tengok masih lagi mampu bertahan di atas paras $90. Ini juga didorong oleh faktor kebimbangan para pelabur tentang kesan yang bakal berlaku jika berlakunya perang antara Rusia dan Ukraine. Dan berita terkini yang saya baca di BBC News, ni BBC ni berita dekat UK lah, tapi ni antara one of the leading news provider yang ada. Tengok apa yang dikeluarkan 1 jam yang lepas.
Okay, Perdana Menteri UK sendiri memaklumkan Russia plans biggest war in Europe since 1945. Maknanya apa yang masih lagi dibimbangi oleh kebanyakan pelabur ni masih konsisten, walaupun ada juga berita-berita yang kata perang ni mungkin dibatalkan. Ada yang cerita hari tu pasal Ukraine dah apa nama ni membuat rundingan. Tapi but so far kalau kita tengok daripada berita-berita utama yang ada, nampak gayanya nampak benda ni belum berakhir lagi. The worst belum lagi berlaku. Of course belum tercetusnya perang, tetapi belum nampak tanda-tanda yang mana orang akan menjangkakan bahawa perang ni tak jadilah. Jadi saya percaya selagi mana kebimbangan ni masih wujud, kan, selagi mana petanda-petanda positif tu belum muncul, maka saya percaya harga minyak akan terus sustain. Kalau mana mampu bertahan atas $90 ni, bagi saya memang kuatlah. So saham-saham minyak, terutamanya kalau kita bercakap tentang Hibiscus Petroleum, so far the only saham yang naik dalam sektor energi adalah Hibiscus Petroleum. You tengok walaupun you nampak saham Hibiscus dah naik banyak, tapi kalau kita tengok daripada pergerakan indeks energi, indeks energi, kan, nampak macam tak naik mana pun. Sebab apa? Sebab Hibiscus ni bukanlah pemberat utama. Sebab kita ada syarikat-syarikat lain, pemberat-pemberat utama yang lain seperti Armada, seperti Sapura Energy. Banyak lagi syarikat-syarikat yang sebenarnya ada dalam sektor energi ni yang sebenarnya kata memberikan impact yang lebih besar kepada pergerakan indeks. Anda tengok Armada je, dia punya market cap sekitar 3 bilion. Nak kita bandingkan dengan Hibiscus, kan, Hibiscus je yang naik setakat ni 2.4 bilion. Tapi saham-saham minyak yang lain kebanyakannya masih lagi belum bergerak lah. Okay? So that's why kalau kita tengok pergerakan indeks ni tak cun pun, tak orang kata tak power pun nak kita bandingkan dengan pergerakan Hibiscus tu. Nampak berbeza kan? So kita kena fahamlah kenapa saham Hibiscus ni naik sedangkan saham-saham minyak yang lain tak naik mana pun, kan. Saham Hibiscus pernah mencecah sekitar RM1.25. Ini paras tertinggi sejak tahun 2020. Maknanya 2 years high. Bukan kata all time high, sebab all time high dia pernah mencecah sekitar RM2.50 pada ketika harga minyak berada di paras $110 yang lepas. Okay, $110 tahun 2014, harga saham Hibiscus berada di paras RM2.50. Sekarang harga minyak berada di paras $90. Okay, so harga dia RM1.08. So kalau kata mungkin kalau betul berlakunya perang, so harga minyak dijangkakan akan meningkat lagi, maka kebarangkalian untuk saham Hibiscus ni meneruskan kenaikan ni adalah besarlah. But so far sekarang ni kalau kita tengok dari sudut teknikal, pergerakan saham dia ni hampir nak mencecah paras resistant, paras tertinggi sejak tahun 2018. Kalau berjaya pecah ni, kebarangkalian besar ni untuk mencapai paras RM2.50 ni saya nampak cerah. Tapi kena pecah ni dulu. Ni nampak satu resistance yang quite strong, apa yang pernah berlaku pada tahun 2018 yang lepas. So kepada saham pemegang saham Hibiscus mungkin you kena alert lah. Kalau kata resistance ni gagal dipecahkan, maka ada kebarangkalian untuk saham Hibiscus ni mengalami penurunan dahulu. Kalau tengok dari sudut pergerakan price versus volume, saya jangkakan, apa yang saya jangkakan? Okay. Nak tahu tak? Apa yang saya jangkakan minggu depan akan berlaku kepada saham Hibiscus ni? Ini jangkaan saya lah, jangkaan noob saya. Saya ni bukannya pakar pun. Saya ni bukannya kata ahli nujum negara ke. Saya jangkakan dia akan berlakunya profit taking. I'll be waiting around RM1 lah. Kalau saya akan tunggu sekitar RM1. Saya tak kejar dah saham ni. Sebab dari sudut risk versus reward,
reward saya limited. Kalau kita tengok sini, resistance sekitar RM1.30. Closing untuk hari Jumaat yang lepas RM1.18. So reward saya tinggal 12 sen. Berbanding dengan risk saya ni yang sebenarnya quite kata big. So bagi saya dari sudut risk versus reward, dah tak atraktif dah lah. Kalau saya dah tak pilih lah saham ni. Dan berdasarkan price and volume punya movement ni, nampak gayanya akan berlakunya profit taking untuk minggu depan lah. Ni jangkaan saya. Sebab volume at the top keluar, dia tak mampu nak kata bertahan closing at high, maka saya nampaknya seller dah mendominasi pasaran lah. That's what saya punya jangkaan. Okay, sebab sebelum ni pun you boleh nampak pattern yang sama dibuat pada bulan Oktober ketika berlakunya kenaikan harga saham supported with rising volume. Bila price naik, volume naik, maka kita tahu sampai satu tahap dah kata orang akan mula memikirkan tentang profit taking sebab kenaikan yang berlaku tu agak besar. Jadi orang-orang yang mungkin dah beli lebih awal, mereka dah kata consider untuk secure the profit kan. So kebarangkalian untuk berlakunya profit taking ni bagi saya besar lah. Okay, so itu apa yang saya nampak, apa yang boleh berlaku lah. Tapi again, benda ni pun semuanya bergantung kepada perkembangan perang antara Rusia dan juga Ukraine ni. Saya pun tak tahu, kalau you tanya saya adakah betul akan berlakunya perang. Saya ni bukannya pakcik atau anak saudara kepada Vladimir Putin. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Jangan tanya saya akan berlaku ke tidak. Pernah berlaku ke perang antara Ukraine dan Rusia? Jawapan dia tak pernah pun berlaku. Jadi kalau benda-benda macam ni, benda yang tak pernah berlaku apa semua ni, susah kita nak jangka. Okay? Dan adakah Rusia memerlukan Ukraine, Ukraine memerlukan Rusia? Yes, dua-dua ni saling memerlukan. Ada sebab kenapa kalau nak ikut, kenapa Rusia tak attack je Ukraine kan? Ukraine tu kecil je kot kan, simple je, sekali hantar nuklear tu habislah satu Ukraine. Tapi tak semudah itulah Rusia nak buat, banyak benda yang akan dia consider. Sebab Ukraine ni pun di belakangnya disokong oleh US, disokong oleh NATO. So Rusia pun tak beranilah kan nak cari pasal, walaupun sebenarnya dia nak menyerang Ukraine, tapi backup dia tu. So saya percaya kedua-dua negara pun tak nak berlakunya perang kan. Dan bagi saya kalau tengok kepada sebab dan punca kenapa nak berlakunya perang ni, bagi saya tak solid mana pun. Bagi saya tak cukup kuat lah. Kalau saya tengok ini macam bergaduh budak-budak lah, bergaduh budak-budak punya kes lah. Dia bukannya cerita tentang ugutan nuklear ke macam North Korea dengan US. Itu lain. Sebab North Korea ni dia ada nuklear, US pun ada nuklear. Jadi dua-dua ni memang kepala batu. Dua-dua ni memang bukan senang untuk dirunding. So yang tu mungkin besar, tapi yang ni setakat ni tak ada lah kot. Ukraine ada Ibrahimovic. Bila masa pula Ukraine ada Ibrahimovic? Ibrahimovic adalah Sweden kan. Ukraine ada Shevchenko. Okay, right. So selagi mana kebimbangan ni berlaku, saya percaya harga minyak akan terus bertahan lah. Okay, harga minyak akan terus bertahan. So maybe kalau kata you nak continue holding saham-saham minyak, bagi saya okey je. Sebab selagi mana, macam saya kata, selagi mana harga minyak bertahan di atas $90, selagi tu bagi saya okey je untuk saham-saham ni bertahan. But saham-saham lain saya tak nampak ada movement yang cantik pun. Kalau tengok Uzma, kalau tengok Carimin pun macam agak pancit. Kalau tengok, tapi itulah dia di situ je lah. Dia di situ je. Dia tak se-agresif hibiscus lah. Okay, maybe dia ada option yang anda boleh consider untuk minyak ni adalah saham Dinex. Sebab Dinex juga memiliki pegangan dalam telaga minyak. Okey, sebab kita tahu Dinex memiliki pegangan dalam Pink Petroleum. Okey, Pink Petroleum adalah pengeluar minyak. Jadi bila harga minyak naik, maka Pink Petroleum pun akan untung besar. Maka pelaburan Dinex dalam Pink Petroleum
pun akan membuahkan hasil lah. Okay. So bagi saya, kalau kata you nampak hibiscus dah naik terlalu banyak, maybe the next thing yang you boleh consider adalah DNAX. But the rest, saya belum nampak tanda-tanda kekuatan tu lagi. Carimin pun macam dah pancit, nampak? Bila dia sampai ke paras resistor, kalau kita tengok sama tak apa yang berlaku kepada hibiscus, nampak kan? Saya kata bila rising price berlaku supported with rising volume at the peak, kan, at the peak tengok apa berlaku, profit taking, kan, hampir sama aja macam mana, kan? So saya nampak inilah yang bakal berlaku pada hibiscus. Saya doakan macam itulah. Minta maaf kepada pemegang-pemegang saham hibiscus. Saya dah jual hibiscus saya 1.20 hari Jumaat lepas. Dengan tim saya jual kat 1.20, kata tak boleh takut Kang, kalau dia buang Kang, tiba-tiba umum tak berlaku perang, dia smash Kang, satu hal. So saya take profit dia dulu. Tak berani nak bawa saham-saham macam ni, saham-saham komoditi ni through weekend. Kalau saya, itu saya punya tu. Sebab kenaikan yang berlaku dah naik banyak. So benda yang dah naik banyak ni, anything can happen. Takut kata orang akan panik bila berlakunya profit taking tu. Asalnya profit taking ni is a mild punya kejatuhan, tapi takut ada orang yang jadi panik. Sebab maybe kebanyakan orang, inilah yang berlaku. Kalau kita tengok dari sudut psikologi pelabur, kan, psikologi pelabur ni, dia kata kebanyakan daripada pelabur-pelabur yang ada ni, dia bersifat denial. Di mana pada ketika sebelum kenaikan yang besar berlaku, dia kata alah nanti jatuhlah tu, pancit, alah nanti breakout tak jadilah tu. Jadi dia masih denial. Tapi biasanya lepas dah naik banyak, baru dia punya keyakinan tu meluap-luap. Nampak? Dan ianya dibukti, nampak? Kan, apabila berlakunya kenaikan yang berterusan, semakin ramai orang join the crowd. Nampak? Inilah psikologi pelabur. Ini normal. Jadi bila kata banyak pelabur-pelabur runcit, kan, pelabur-pelabur yang mungkin kurang berpengetahuan ni masuk, sebenarnya inilah tempat terbaik untuk jerung-jerung untuk exit ataupun secure the profit sebelum para pelabur runcit ni kata menjual. Dan bila, kalau kita lah sendiri, kan, bila beli kat puncak, of course kita akan panik. Wish, gila, kita beli tanpa trading plan pula tu, kita main belasah je, beli kat 94 let's say. Bila cek-cek balik, support dekat 8%, dah 20%. Campaklah dulu. Jadi bila semua orang campak ni, yang panik ni. Nampak? So ini boleh berlaku. Lepas tu saya kata tadi, bila kenaikan yang banyak ni dah berlaku, just be careful. Banyak dah berlaku. Ini bukan kali pertama pun. You tengok, sebelum ni pun nampak, bila kenaikan yang berterusan berlaku, apa yang berlaku? Nampak? Profit taking. Tengok, kenaikan yang banyak berlaku, profit taking, nampak? So just bila dah berlaku macam ni, jangan kita nak agresif. Sekadar kata kena be careful lah, kan. Bila risk makin tinggi tu bukan kata stay away terus, tidak. Saya nak kata stay away pun tak boleh juga. Kang, esok naik, kau kata tengok elok je naik. Boleh je kalau kata esok nak naik, boleh tak naik? Boleh. Tetapi kita try to reduce the exposure. Itulah cara pengawalan risiko yang kita boleh buat. Maybe masuk selama ni mungkin you masuk besar 500 lot, katalah 1000 lot, kan. Maybe untuk kita kenaikan yang seterusnya ni, you tahu mungkin ada chance lagi. Kalau betul berlakunya perang, kan, harga minyak naik, mungkin ada chance lagi nak naik. Boleh. Tapi antara cara yang kita boleh gunakan untuk mengawal risiko kita, kan, selain daripada pakai stop loss, yes is one of the kata method untuk kita mengawal risiko, tetapi antara cara lain adalah kita kurangkan exposure. Maybe daripada 500 lot yang biasa kita masuk, kan, masuk 100 lot. Mungkin selama ni setiap kali beli saham you tekan RM10,000. Try lepas ni maybe you minimumkan kepada RM2,000. Kalau kata dapat 10% pun, kan, RM2,000, 10% pun RM200, siapa nak bagi? Kan, itulah cara macam mana nak tu. Kalau dia naik dapat RM200, siapa nak bagi? Tapi kalau dia jatuh mendadak pun, you taklah kata panik, kan, tak adalah kerugian you jadi terlalu besar, kan. Kalau dia nak jatuh kejap je 20% berlaku dalam tempoh 1 hari 2 hari pun, saya rasa simple je, sebab kalau dah naik banyak.
Sebab kenaikan yang banyak boleh berlaku kejatuhan yang besar juga. So kalau you tak berani nak mengambil risiko yang besar, try to reduce the exposure. Okay. Plantation macam mana? Plantation bagi saya, kalau tanya saya, tak ada efek sangat pun macam saya kata. Sebab apa? Supply and demand kan. Supply ni siapa yang mengawal supply? Macam saya cakap. Siapa yang you pernah dengar tak dekat Brazil ataupun dekat Rusia orang tanam sawit? Kan? Tak ada kaitan pun tuan-tuan. Pengeluar sawit yang terbesar adalah Indonesia dan juga Malaysia. Rusia nak gaduh dengan Ukraine lantak pi dia. Kan? Dia tak adanya bekalan sawit akan terjejas akibat daripada perang antara Rusia dan juga Ukraine. Tapi minyak, ya. Sebab apa? Rusia merupakan pengeluar minyak yang kedua terbesar di dunia. Dan Ukraine pula, apa masalah dia pula? Sebab Rusia kebanyakan gas yang dieksport oleh Rusia melalui Ukraine dihantar ke Eropah. Jadi apa-apa yang berlaku melalui Ukraine, kan, maknanya gas supply daripada Rusia ke Eropah akan terjejas. Okay? So itu masalah dia. Dan itu sebab dia. Tapi kalau kata sawit ada kaitan tak? Bagi saya secara peribadi tak ada kaitan langsung lah. Kan? So nothing to be panic of. Just that sawit ni sebab dia bergantung kepada CPO. Kan? Movement CPO. So you kena always alert lah dengan kata pergerakan CPO. Itu je. Tapi satu lagi komoditi yang nampaknya memberikan reaksi yang positif akibat daripada minyak, daripada perang ni juga, selain daripada minyak adalah pergerakan aluminium. Aluminium pun sebenarnya menunjukkan tanda-tanda yang positif. Kalau kita tengok aluminium price, okay, kalau kita tengok aluminium futures lah, kalau kita tengok current contract, nampak aluminium futures berada di paras tertinggi dalam sejarah. So pasal tu you nampak dah mula dah, walaupun banyak saham-saham aluminium sebenarnya dah membuat pullback. Buat beberapa ketika, sebagai contoh kita tengok pengeluar metallic silicon iaitu PMB Tech. PMB Tech pun dah pullback. Tapi nampak dia reverse sekali, dia reverse. Tengok dia pullback 3 hari tapi sekali dia reverse all time high balik. Tengok P Metal. Ini semua dah orang kata dah membuat reversal dah hari tu. Tapi bila sekali dia reverse kan, dan saya mula nampak beberapa saham-saham kecil. Ni leader-leader tadi. Okay, saham-saham kecil yang mula kata menunjukkan kata tanda lah. Contoh LB Aluminium, nampak? Contoh macam PA. Okay, PA ni dia kaitan dengan aluminium juga. Cuma dia masih lagi kat situlah. Apa lagi yang kaitan dengan aluminium? Apa lagi aluminium. Ingat aluminium dengan besi dua benda yang berbeza. Dia bukannya sama. Kalau aluminium leader dia of course precious metal kan, walaupun nama precious metal tapi sebenarnya dia pengeluar aluminium yang terbesar di Southeast Asia. Contoh Tonghe saya rasa tak nampak sangatlah. Tonghe sebab liquidity dia rendah. Tonghe ni memang you boleh beli tapi nak jual tu susah. Kenapa saya kata macam tu? Bukti dia nampak tarik lalat tu banyak. Ini menunjukkan liquidity dia sangat-sangat rendah. Okey, Arang pun tak nampak sangatlah, tapi adalah ni. Tapi macam saya kata, kalau you fokus pada leader, leader biasanya akan bergerak lebih pantas, lebih laju. Nampak? Walaupun dah rasa macam dah naik banyak dah, tengok daripada tahun 2020, tengok tahun 2020 daripada RM1.50 sampai 2021 dah naik sampai RM3, maknanya dah naik 100%. Dia naik lagi. Nampak? Naik lagi 100%. See? So benda ni you kena faham lah. Pasal tu pentingnya kita faham konsep leader tu. Selagi mana leader bergerak, tengok ini last yang berlaku tahun 2016-2018. Ini memang saya kata raya sakan lah ni. Waktu ni saham-saham besi ni memang mengganas bagai nak rak ni. Tengok bagaimana saham P Metal daripada 30 sen naik ke paras RM3 dalam tempoh 2 tahun. 10x tuan-tuan, 10x, 1000%, 2 tahun. Ini yang boleh berlaku. Lepas tu saham-saham power ni, leader ni, kalau dia nak bergerak,
dia tak peduli kan. Orang rasa dah mahal, dia lagi mahal. Nampak? Okay, alright. So ni dua komoditi lah yang ada kaitan so far dengan isu kebimbangan perang melibatkan Rusia dan juga Ukraine. Dan apa yang berlaku kepada pasaran global, di mana pada hari Jumaat banyak, boleh kata hampir semualah di Eropah maupun di Amerika Syarikat menunjukkan petanda yang negatif. Ini kejatuhan kedua berturut-turut selepas kenaikan sedikit. Ini di mana Dow Jones kalau kita tengok hari Jumaat jatuh 200 mata. Hari Khamis jatuh 600 mata. Itu kejatuhan terbesar untuk tahun 2022. Okay. So bagi saya benda ni kata yalah semua orang bimbang lah. Itu bukti dia, semua orang bimbang kan. Bukan kata kita je yang bimbang. Semua orang pun bimbang. Tapi again ini adalah kata normal, sebab orang bimbang jika berlaku tercetusnya perang, dia akan mengganggu supply, barang-barang akan terjejar, maybe kata yalah kita kena ingat Rusia tu antara negara terbesar di dunia kan, banyak bahan mentah yang mungkin ada di Rusia yang tak ada kat tempat lain. Jadi kalau berlakunya perang apa semua ni, maybe supply chain tu akan terjejas. So dia akan memberikan impact yang kurang baik lah kepada perniagaan-perniagaan yang terlibat, dan seterusnya akan memberi kesan kepada ekonomi lah. That's why orang bimbang je. Tapi adakah perlu panik? So far nothing to be panic of pun. Sebab kalau kita tengok contoh S&P 500, saya lebih suka melihat kepada pergerakan S&P 500 berbanding Dow Jones. Sebab Dow Jones ni dia hanya merujuk kepada 30 buah syarikat. Tapi kalau kata S&P 500, dia lebih menyeluruh, di mana coverage terhadap 500 buah saham terbesar di Amerika Syarikat. So far nothing to be panic of. Kalau kita tengok masih lagi, kalau kita consider dari sudut uptrend tu masih lagi uptrend, cuma buat masa ni dia sedang cuba bertahan di atas paras support yang kritikal. Nampak? Ni yang berlaku pada bulan 9 yang lepas, sell off yang berlaku pada bulan 9 ni, sekarang ni dia cuba nak bertahan. I don't know berapa lama dia boleh bertahan kan, tapi kalau kata gagal bertahan, ada kebarangkalian untuk meneruskan penurunan lah. Begitu juga kalau kita tengok melibatkan saham-saham teknologi, kita boleh merujuk kepada Nasdaq Composite kan. Nanti saya tunjuk bagaimana pergerakan sektor teknologi di Malaysia. Semua dah menunjukkan tanda-tanda yang sama, nampak? Kalau tuan-tuan masih ingat 2 minggu lepas saya ada kongsikan berkenaan kenaikan sementara. Dia bukannya reversal. You boleh sebenarnya, kalau you ada knowledge, you boleh bezakan kenaikan ni sementara ke ataupun kenaikan yang genuine. Dan seperti yang dijangkakan, memang ini kenaikan yang sementara. Sebab apa? Nampak? Technical rebound yang berlaku menyebabkan saham ni mempunyai kecenderungan untuk meneruskan penurunan. Kalau kita tengok banyak saham-saham yang dah buat benda tu. Saham-saham yang power pun dah patah dah. Ni saham Penta. Tengok cara dia. Dia turun, dia buat technical rebound. Kita ingatkan kalau orang yang tak ada knowledge, dia akan ingat ini support. Kan? Sebab dia denial. Tapi dia lupa bahawa saham ni dah turun, dah jatuh, dah dikategorikan sebagai downtrend. Jadi bila dah downtrend, maknanya kejatuhan yang berlaku, continuation pattern yang muncul menunjukkan ni nak continue meneruskan ke bawah. Dan kalau kita menggunakan pergerakan pattern lah, dengan kalau kita tengok ni pattern yang terbentuk ni adalah pattern yang kita panggil sebagai pennant kan. Kalau kita tengok lebih kurang pennant kat sini kan, lebih kurang lah. Kau nak panggil pattern apa pun panggil lah, janji kau tahu apa maksud dia. So kalau kita tengok lah, kalau kita berlandaskan pergerakan pattern, maknanya movement dia boleh lagi menurun sehingga ke paras RM2.80. Lepas tu saya dah kata dah, sektor teknologi ni bagi saya belum nampak lagi. Dan RM2.80 ni antara kawasan yang kritikal lah kan, kawasan yang kritikal di sini. Doakanlah moga-moga jatuh. Kalau saya memang inilah harapan saya, sebab kita tahu kata perniagaan
syarikat-syarikat ni syarikat yang bagus kan. Kita nak dia jatuh lagi, jatuhlah kau, diskaunlah kau. Hari-hari tu meratip penta RM2, penta RM2, jatuhlah lagi. Nampak? Ini beza bila you ada ilmu dengan you tak ada ilmu. Kalau you tak ada ilmu, you akan panik. Kan? You tak tahu pun ini adalah peluang. You akan nampak lebih kepada bala. Itu kalau you tak ada ilmu. Tapi bila you ada ilmu, you minta diskaun. Contoh macam kalau kata Adidas kan, Adidas buat diskaun kan, you minta sampai 90% diskaun kan. Kalau boleh semurah mungkin lah, sebab kita tahu barang Adidas ni best kan, sedap dipakai kasut dia. So macam itulah juga macam saham. Kita tahu company ni produknya bagus, hot in demand, tapi sebab berlakunya panik. Panik yang macam ni menyebabkan berlakunya penurunan. Jadi inilah sebenarnya lubuk peluang kan. Nampak kritikal ni bagi saya. Kata memang jelas lah, kata ke bawah tu jelas sebab nampak volume yang agak besar muncul, dah patah apa nama ni pattern. So kebaran kalian untuk meneruskan ni pun kat bawah lah. Siapa yang ada kat dalam memang panas dia kan. Siapa suruh kan. Kita dah pasal lama dah pun kan. Ni pun sama, nampak pattern yang sama. Kalau you tengok sektor teknologi, nampak minggu lepas saya tanyakan soalan, kalau you masih ingat, saya tanya soalan ni, adakah kenaikan ni kenaikan yang genuine ataupun kenaikan yang bersifat sementara 2 minggu lepas. Dan apa yang berlaku? Betul, tekaan saya, ini bukanlah kenaikan yang genuine. No, so kebaran kalian untuk meneruskan ke bawah ni lebih kata lebih besar lah. Kita cakap tentang kebaran kalian tuan-tuan. Kebaran kalian, maknanya benda ni apa yang kita jangkakan ni boleh je fail, normal. Sebab Jazli Izzuddin yang cakap. So apa yang Jazli Izzuddin cakap, jangan percaya. Percaya kepada pergerakan harga. Apa yang market tunjuk, you percaya yang tu. Jangan percaya sesiapa pun bercakap. Semua orang boleh membuat ramalan itulah, ramalan inilah. Bila jadi, tepuk tangan. Bila jadi, kan aku dah cakap, I say so kan. Tapi bila tak jadi, senyap kan. So semua orang boleh buat, termasuk saya. Lepas tu saya kata jangan percaya cakap saya kan. Tengok je apa yang berlaku, betul ke tidak. So you dah belajar semua benda ni, dan inilah masa untuk you kata build your confidence. Kita mungkin suka belajar macam-macam benda yang kata canggih-canggih apa semua ni, tapi you tak confident pun that technique will work. So dengan cara you sendiri membuat jangkaan, itu yang akan build confidence kepada diri anda lah. Okay, alright. Okay, so macam mana pula pergerakan emas? Biasanya bila kita cakap tentang perang kan, of course kita akan kata selalu kata akan menghubung kaitkan dengan safe haven. Okay, safe haven. Kenapa safe haven? Sebab bila berlakunya perang ni apa semua, orang akan mengurangkan exposure kepada aset-aset yang berisiko tinggi, yang volatile. Itu maksud dia. Jadi safe haven ni contohnya seperti emas. Sebab emas ni kalau kita tengok kan, kau gaduh lah macam mana pun, kau pergilah perang dunia ke-8 sekalipun kan, dia punya volatility tu tidak besar. Faham tak maksud volatility? Kenaikan dan penurunan tu tidak besar. Jadi kalau kita tengok kan dalam sejarah emas kan, kalau kita tengok, saya masih ingat saya mula terlibat mengumpul emas fizikal sejak tahun 2011. Nampak? Aku beli kat Puncak. Ni saya mula terlibat secara aktif, beli kumpul kata rantai lah, beli public gold lah tahun 2011. Apa yang berlaku? Tunggu punya invest. Waktu tu saya nak resign tahun 2018. Saya jual kat sini. Elok tak? Beli kat atas, jual kat paling bawah, elok saya jual, zap dia pergi. Itulah waktu tak ada ilmu. Kan? So kalau kita tengok apa? Movement emas ni dia lebih slow and steady lah. Dia tak ada kejatuhan yang panik apa semua tu, tidak. You boleh nampak movement dia tu tidak terlalu ketara.
Jadi pasal tu orang lebih prefer untuk memiliki emas, switch kepada aset-aset kelas yang kurang berisiko tinggi, contohnya seperti emas. So far memang kita nampak kata pergerakan emas meningkat sedikit, tapi so far kalau kita tengok apa yang berlaku, pergerakan emas ni sedang cuba untuk memecahkan paras resisten yang wujud. Bagi saya kalau dia masih gagal untuk memecahkan paras resisten ni, maka kebarangkalian untuk dia meneruskan lagi sideway ni tinggi. Tapi kalau once dia berjaya pecah, kalau betul berlakunya perang, memang saya nampak, saya tak terkejut emas kembali berada di paras tertinggi yang pernah direkodkan, all time high sekitar 2090 tak silap saya. 2090. So kalau kata all time high, percayalah saham-saham emas yang popular lah. Popular. Biasanya kalau di kalangan kita ni popularnya nice kan. Sebab apa? Sebab itu paling murah. Tapi biasanya kalau kita nak tengok saham emas, kita tengok Pohkong lah. Okey, Pohkong. Okey, Pohkong kan jual emas kan. Pencabar Pohkong ni pula siapa? Pencabar dia Tome. Tome tak syariah. Jadi pilihan kita ada kata Pohkong. Lepas tu you tengok pattern dia sama je. Kalau Tome naik, Pohkong mesti naiknya. Kalau Tome merah, Pohkong mesti merah punya. As simple as that. Sebab dua ni merupakan yalah kata penjual barang kemas yang popular yang ada. Okey, ini kita cakap tentang produk emas yang dijual. Okey, kita jangan cakap tentang yang lain, yang nice, bah vest apa semua ni, itu lain, itu berada dalam kategori yang berbeza. Mereka ni merupakan miners. So kalau cerita pasal miners, ada company-company yang memang dalam kata business miners, maknanya mereka melombong emas. So kalau cakap tentang retail barang kemas, Pohkong dan juga apa nama ni, Tome. Tapi kalau cakap tentang mereka yang memiliki lombong emas, sebagai contoh bah vest. Bah vest ni banyak di Sabah. But so far bah vest pun tak menunjukkan apa-apa tanda yang positif pun. Kalau kita tengok apa lagi, bond oil. Ini pun saya tak tahulah dia orang ni jumpa emas ke, jumpa harta karun ke, saya takut dia korek-korek jumpa Firaun. Sebab sejak daripada dulu dia duk kata cari emas, cari emas, cari emas, saya nampak saham dia tak pernah naik pun. Tetaplah makin turun. Saya takut dia bukannya melombong emas, dia melombong Firaun. Itu yang saya risau. Okay? Mindtech tu bukan tuan-tuan. Mindtech tu dia melombong pasir. Okay? Dia tak ada kaitan pun dengan emas. Kau jangan main pajak je. Okay? So apa lagi? Saham nice. Okay? Niche capital. Niche capital emas. Nama pun niche capital emas. Kau nampak? So nice so far ada respon lah. Ada respon. But still macam saya kata, kebanyakan harga emas ni dia macam tu lah. Dia naik sehari dua pancit. Lepas tu you kena berhati-hatilah. Saham-saham macam ni kalau dia bergerak, memang dia shock gila lah. Saya masih ingat tahun 2020. Oh ini memang raya. Ni tengok sekali dia move. Pam. Waktu ni harga emas pun tengah mencanak. Kita tengok pada 6 Ogos 2020. Okay. 6 Ogos 2020. Kita tengok apa yang berlaku kepada emas. Harga emas pada ketika tu berada di paras all time high. Kenapa? Kan 6 Ogos 2020 kan, kenapa? Pam. Tapi lepas tu macam saya cakap, kalau benda naik laju, dia punya turun pun laju. Kau pegang je kata saya tuan. Kalau anda pegang benda ni, percayalah anda akan selamat. Tengok apa yang berlaku pada emas. Memang waktu ni siapa pegang saham emas, gila. Saya masih ingat satu hari tahun 2020 ni saya beli saham Nice Anak. Nice War ke Nice WB masa tu, tak ingat lah. Tapi masa tu saya masih ingat, saya beli dah puncak dah tu. Kawan-kawan saya semua dah untung gila-gila dah untung 30-40%. Tapi masa tu saya denial. Saya kata alah emas tak naik ni, nanti turun. Dia makin naik. 3 hari dia orang dah raya dah. Saya hari ketiga baru datang confident. Jadi saya beli paling atas, hari closing. Saya ingatkan saya dah beli kat puncak. Esok pagi apa yang berlaku? Saya bangun lambat. Kan, bangun lambat, buka-buka je, dah pukul 10. Masa tu saya panik. Alamak, pukul 10 pagi, apa berlaku kat saham Nice aku? Buka-buka 10 pagi, boleh untung 100% lagi lah. Itu dah hari ketiga. Hari keempat boleh untung 100% lagi.
Bayangkan. Lepas tu selamat hari raya. Lepas tu you kena ingat je hukum alam ni. Lepas tu saya pesan itu je simple. Hukum pelaburan ni simple. Bila ramai orang tamak, bila datangnya ketamakan melanda, you rasa macam senang gila buat duit, rasa macam esok boleh resign, kan? Rasa macam esok dah mampu bayar zakat 50,000, waktu tu kau kena belah. Waktu tu itulah tanda anda kena belah. Sebab confident tu dah melampau-lampau. Semua orang nampak mudah. Dia dah jadi tak rasional. Pelabur jadi tak rasional. Bayangkan, nampak? Naik, dah 100%. Boleh untung 100% lagi. Nampak? Dia jadi syirik lah. Tuan Rabbani kata jadi syirik. Betul? Dia boleh jadi syirik. Lepas tu syirik berdosa besar, tuan-tuan. Itulah hukum dia kepada orang yang membuat syirik. Ambil kau. Selamat Hari Raya. Kan? Samalah macam data prep. Tengok. Ni apa yang berlaku. Orang duk kata buat ada projek-projek besar 20 sen boleh naik RM4 kan. Ada orang target lagi RM8. Kau tengok hari ni jadi apa? Kan, hari ni dia patah balik. Dari tanah ia datang kepada tanah ia akan kembali. Inilah hukum asas lah. Hukum asas dia ni. Ini bukannya perlukan anda memiliki kata degree ataupun master in finance ataupun accountant, tak payah. Ini hukum alam je. Very simple. Kan? Very simple. You pegang je benda tu. Lepas tu, you tengok kalau kata dah naik banyak, contoh macam kita bincang tadi saham plantation. Kan? Saham plantation tadi kita tengok dah naik berturut-turut 2 minggu. So kalau you nak tanya saya boleh hold lagi tak? Hold lah. Tak ada masalah pun. Kan? Nak hold. Tapi you kena lebih extra careful. Maknanya kalau anda tahu anda sibuk, kan? Tahu dah minggu ni memang takkan dapat line internet sebab kena masuk hutan. Ataupun mungkin anda kena ke offshore, tak ada line internet. Seminggu tak ada line internet. So kau nak hold kepala otak dia, itu memang cari pasal. Kan? So berhati-hatilah. Kalau kata mereka yang memang duduk depan komputer, nak hold lagi, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay? Sebab kenaikan yang berlaku ni dah memang agak crazy. Kan tadi saya tunjuk, nampak? Ini paling crazy yang pernah berlaku. Tak pernah berlaku sebelum-sebelum ni, nampak? Sebelum-sebelum ni 2009, 2011 tu lain lah. Tapi ini paling tegak ni kalau tengok. Nampak? Tegak gila. Kalau saya pakai weekly chart ni pun, you tengok weekly chart punya movement, you takkan nampak lah pada tahun-tahun yang lain. Ini paling tegak lah yang pernah wujud. Nampak? Lepas tu benda yang dah naik banyak macam ni, just be extra careful lah. Tengok apa yang berlaku pada tahun 2007. Nampak? Kenaikan yang agak steep, kan? Melangkaui 45 darjah. Tengok apa yang berlaku sekali dia smash selamat Hari Raya. Ini pun boleh berlaku. Parabolik. Ni orang panggil parabolik. Good. Okay. Demam ACIB pun tak kebah lagi. Padahal pada hari Jumaat itu kau balon kan ACIB kan. Hari Jumaat juga apa yang berlaku, tiba-tiba kaunter-kaunter berkaitan Pak Karim. Contoh K-Power. Alamak, kantor pula lukis trendline. Nampak sangat beli. So, apa yang berlaku, saham-saham Pak Karim ni, K-Power dan juga SIB secara tiba-tiba. Kalau you tanya saya, apa hal tiba-tiba dia orang naik ni? Saya pun tak tahu. Kan? Just sebab so far kalau tanya adakah petanda yang positif, bagi saya too early to tell. Too early to tell kalau tanya saya. Sebab bagi saya trendnya masih downtrend. Jelas downtrend, jelas. Walaupun you kata ada trend line breakout, betul. Tapi dia belum cukup syarat lagi. Kalau saya sebaiknya bagilah dia buat kata jelas ada higher high, higher low. So kalau dia boleh, ni maybe you nampak dia naik waktu kat sini kan, sebelum berlaku saya bagi you kata contoh. Contoh pada ketika kat sini, sebelum kejadian ni berlaku. You nampak dia breakout down trend line tak? You akan kata dia breakout trend line waktu ni. Tengok apa yang berlaku. Nampak? Pasal tu, selagi mana you tak nampak structure. Ni pentingnya structure. Structure tu kena jelas. Kena uptrend yang jelas. Bila you nampak tu tak apa. Tak terlambat pun tuan. Sebab paling tinggi, dia pernah mencecah sekitar RM3. Sekarang baru 50 sen. Kalau betul dia power, kau pergi naik. Pergi 70 sen. Baru kau sembang. Dia pernah naik RM3. So kau jangan rasa macam, wish terlepas lah. Kalau orang lain beli kat 30 sen, nanti kawan screenshot kat 30 sen, aku beli kat 70 sen. Tak
apa? Kau jangan fikir kau nak jadi orang yang terawal masuk, kau nak beli yang kat tapak kaki ni. Tolonglah jangan ada mentaliti macam tu. Sebab kebanyakan kita ni duk memikirkan, aduh dah terlepas orang lain screenshot kat 30 sen. Duk nak berlaga screenshot. Kan? Kau dapat apa? Kau tak dapat apa-apa pun. Kan? Kau memang kau boleh beli kat bawah. Tapi soalannya kau jual kat mana? Naik 2 sen kau jual. Tak guna juga. Baiklah beli kat 70 sen, jual kat RM3. Okey. Nampak? Ini realiti yang berlaku di kalangan kita ni. So kalau yelah, orang kata kalau you nak take advantage kan, you nampak orang kata minor downtrend line ni berlaku. Bagi saya masih jelas downtrend line. Saya tak nampak lagi petanda positif dari sudut fundamentalnya ke. Kita tengok bagaimana movement, bagaimana prestasi kewangan dia. So far isu Datuk Karim ni pun tak selesai lagi, walaupun Datuk Karim sebenarnya dah bukan lagi significant shareholder. Datuk Karim dah bukan antara pemegang saham yang terbesar. Maknanya dia dah bukan substantial shareholder. Jadi orang ingat, yalah dah tak ada kaitan dengan Datuk Karim. Betul. Memang Datuk Karim dah tak ada dah. But so far on business side, saya tak nampak lagi petunjuk yang positif. See? Kan? Saya tak nampak lagi ada petanda yang positif. Nanti yalah kata musim result akan keluar. Mungkin bulan Februari ni. Let's see. Kalau kata bulan Februari kata ada tanda-tanda yang positif. Kita baca report pula hari ni, alhamdulillah baru berakhir program Fundamental Analysis Masterclass. Kita belajar tentang bagaimana nak menyiasat, nak mengenal pasti tanda-tanda company yang bermasalah, company yang sembang kari, kan, sembang projek juta-juta tapi untungnya tidak, kan, baik berniaga tudung daripada masuk dalam bursa. Banyak je company macam tu, tuan-tuan. Kan, company kat bursa ni banyak yang untung kalau jual tudung tu lagi banyak. Baik tak payah masuk bursa pun. Okay? So kita nak tengok betul ke perniagaan ni menguntungkan. Sebab kita sebagai pelabur kan, kita nak kata melabur dalam syarikat yang memang sedang berkembang. Tengok sembang kari beg 105 juta kontrak. Tapi kalau kau dapat kontrak 100 juta, kau punya kos 200 juta. Tak ada guna pun, tuan-tuan, tak ada guna. Kan kau dapat kontrak 100 juta, kos kau 200 juta. Kau kena ingat, buat solar power plant ni pakai apa? Pakai helium, pakai daun, pakai besi, pakai simen, pakai konkrit, dan benda-benda tu makin mahal ke makin murah. So kau rasa kos kau akan tinggi ke akan murah? You fikir. Kan? So jangan peduli pasal jumlah kontrak dapat 100 juta, 500 juta. Dan tips saya, dan satu lagi tips saya yang paling mudah, ini memang saya sampai sekarang saya masih berpegang lagi. Tips saya paling mudah lah, tuan-tuan, paling mudah. Company Melayu ni tak payahlah. Ini saya bagi tahu secara kata ni nasihat, kata nasihat ikhlas daripada orang yang ada sedikit pengalaman. Saya nak kata otai tu tidak jauh sekali, nak kata orang lama tu tidak, tapi ada sedikit pengalaman. Kalau setakat ni kan, kalau kata perbandingan saham syarikat yang Melayu versus yang bukan Melayu ni, you akan banyak kecewa lah dengan saham-saham company Melayu ni. Serius saya cakap. Ni bukan nak cerita pasal resis ke tidak, tapi itu realiti. Ini realiti yang berlaku. Company-company kalau Melayu ni, aduh, memang mengarut lah bagi saya. Okay, so just be careful. Di next pun Melayu ke tidak? Cubalah tengok kan. Saya tak tahu. Saya hari tu buat bedah, saya tunjukkan berapa orang director di Next Melayu, berapa orang Chinese. Dia ada Mat Saleh, director di Next. Okay, cuma tak semua Melayu, betul. Tapi kebanyakan Melayunya memang jahanam. Kebanyakan Melayu ni memang company jahanam. Saya cakap kebanyakan. Saya tak kata semua. Ya, ada yang power pun. Kan? You name to me, apa company Melayu yang memang super power, kan? Yang memang sentiasa evergreen, kan? Pasal tu kalau kita tengok dalam senarai Malaysia's Richest, kan, tahun 2020, mana ada senarai Melayu, kan? So, yalah, bukanlah tu, tapi ini pengalaman lah, ini pengalaman. Itu je saya nak kongsikan pengalaman tu. Yalah, bila saya tengok apa persamaan, saya tak tahulah apa masalah dia, tapi that's the reality lah. Petronas, mana you tahu tu Melayu, kan? Siapa pemegang saham Petronas, kan? Siapa pemegang saham Petronas? Adakah Melayu? Buktikan kat saya siapa yang Melayu kat situ, kan? Itu board of director, dia bukan pemegang saham,
Okay? Ini kita cerita tentang orang kata ya company yang yang diketuai lah. Okay? Right. So, mungkin ada soalan apa-apa? Dah 10.30 dah. Encom dan Nilex nak digabungkan. Memang dah gabung dah pun kan? Encom beli pegangan dalam Nilex. Memang dah gabung dah pun. Encom dan Nilex ni memang kembar pun sejak daripada dulu lagi. Yang baru-baru ni berlaku some kata acquisition beberapa percentage pegangan dalam Nilex melalui Encom. So benda tu dah memang lama dah pun berlaku. Dia tambah je lagi. Nama Encom dengan Nilex ni bagi saya memang orang kata sinonim lah. Macam mana announcement Nilex? Apa maksud announcement Nilex? Announcement Nilex. Tengok nah. Ada announcement baru ke? Kita tengok. Announcement Nilex. Maksudnya kat mana tu? Merger. Ni, merger without election. Merger ni rasanya lama punya cerita dah ni. Sebab dia bayar melalui saham, dia bukan bayar melalui cash. But entitlement date for distribution of MI distribution amount pursuant to the disposal of the entire business and undertaking including all the assets and liabilities of Nilex to Encom by way of capital reduction and repayment exercise. Ni semua pakai saham. Memang Encom dah memegang saham Nilex ni sejak sekian lama je. Ini just nak jadi 100%. Itu je dia punya beza tu. Sektor tech memang tak ada signal kan. Macam mana nak ada signalnya? You tengok. Tak payah tanya saya. Kan? Dia menggunakan korang ni chartis. Kan? Lagi banyak tengok chart daripada report. Jadi sebagai seorang chartis, you jangka dia nak ke atas ke nak ke bawah? You berdasarkan chartis. Kan? Nak ke atas ataupun nak ke bawah? Kan? Kata pro technical, pergi kelas technical bagai nak gerak, guna indikator wave 8 lah, indikator tu lah. Tapi kau tak boleh buat ramalan. Baik, tak payah. Kalau saya macam tu lah. Kan? Pakai benda canggih-canggih. At the end of the day, you masih tanya orang lagi. Nak naik ke tidak? Kalau saya lah. Kan? Pembukaan border boleh bagi impact kepada syarikat sawit. Ya. Yeah. Of course, itu yang ditunggu-tunggulah. Tu ada pengumuman tentang pekerja sawit. Tak silap saya 7,500 orang pekerja yang dah diluluskan. 7,500 workers untuk industri plantation. Ni, nampak? Saya hafal nombor lagi. Level hafal nombor. Nampak? 7,500 worker for terutamanya untuk oil palm. Nampak? Okay. Setakat ni lah bagi saya walaupun tak banyak, bagi saya banyaklah membantu. At least membantulah. But so far the numbers around 7,500 lah. Komen sektor besi. Tengoklah pergerakan saham besi. Pergerakan besi kan. Cuba tengok steel. Steel punya price. Steel price ke mana? Kalau steel price saya rasa steel price ni kena tengok juga sub-sub produk. Sebab sub-sub produk ni kan dia ada macam-macam steel tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat. Tak semua steel ni dia sama harga dia. Baru-baru ni kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan buka kat website MITI, tuan-tuan akan nampak beberapa polisi baru yang ditetapkan oleh kerajaan. Ada beberapa types of besi yang dikenakan kenaikan cukai akibat oleh dumping yang berlaku daripada syarikat-syarikat daripada China. Apa yang berlaku syarikat-syarikat dari China ni sekarang ni dia tengah kata hantar beberapa type of besi ni ke negara-negara yang lain, antaranya Malaysia. Jadi apa yang berlaku? Mereka jual dengan harga yang murah. Jadi kerajaan nak protect lah kan pengeluar-pengeluar produk yang ada di Malaysia ni. Sebab apa? Kalau barang China murah kan. Kau rasa kau nak beli daripada pengeluar dalam Malaysia yang mahal ke ataupun daripada China yang murah? Of course you akan cakap you akan beli daripada company China tu. Jadi government akan buat sesuatu. That's why kalau you perasan, kalau you biasa tengoklah anti dumping. Ini antara benda normal, anti dumping steel. Baru-baru ni pun ada beberapa type of besi, beberapa type. Pasal saya kata you tak boleh nak samakan semua jenis besi.
Nampak? Dia ada beberapa type of besi. Contoh baru-baru ni pre-stressing concrete originating from China is being imported into Malaysia at a price lower. So apa yang government buat? Naikkanlah cukai. Nampak? So kalau company-company yang terlibat kan, so mungkin dia punya harga tu berbeza. Sebab steel ni general tuan-tuan. Kan? Kalau tuan-tuan pergi hardware, cuba pergi hardware esok kan, pergi hardware, pergi cakap kat Toke, saya mau satu besi 2 tan. Kau tengok apa dia cakap. Kan? Besi ni adalah benda asas dia. Kan? Besi untuk kegunaan apa? Kan? So benda tu tak sama. Kalau tengok dalam ni, kalau dalam ni pun yang ni kalau kita tengok, yang ni adalah steel rebar. Ni jenis type of steel rebar. Kalau bukan riba bank tu tuan-tuan, ni rebar. Kalau tuan-tuan nak tengok type of steel, steel Bursa Malaysia. Ni saya bagi hint. Aku bagi lagi apa yang kau nak. Kan? Kau pergi Google, kau pergi cari, dalam ni ada senarai steel produk yang ada dalam Steel DH kot. Sekejap, Steel DH. Ni semua produk-produk steel. Jenis-jenis produk steel yang ada di kata di seluruh dunia lah, jenis-jenis tu. DH Steel. Ni saya bagi. Ni jenis-jenis tu. Kau tengok berapa jenis steel? Kau tengok. Adakah billet ke, bars ke, wire rod ke, angle bar ke? Ni macam-macam ni jenis besi ni. So kau kena tengok anju tu buat apa? Kan? Kenapa kata bila anju naik, saham-saham besi lain, Hiaptech, S-Steel, CSC Steel, kan, E-Metal, kan tak naik-naik pun. Nampak? Kan? Sebab produk yang berbeza. Of course harga dia pun berbeza. Kan? Dan so far kalau kita tengok steel rebar ni pun, adakah sama macam aluminium? Aluminium tadi dia berjaya memecahkan paras all time high balik kan? Kau tengok steel rebar ni, kan? Ada paras all time high. So apa jangkaan anda? Akan naik ke akan turun? Simple. Macam. You rasa akan naik ke akan turun? Kalau kata lamba, you nak tahu lamba, pergi tengok apa pergerakan harga lamba. Kan, harga lamba akan naik ke tidak? Tapi you kena bezakan pula. Sama ada dia company itu pengguna lamba ataupun pengeluar lamba. Pengeluar lamba dia akan untung. Tapi kalau pengguna lamba tak ke mana lah. So far kalau nampak trending tu masih uptrend kan, walaupun dah jatuh agak banyak pada tahun lepas, but so far masih uptrend. So lamba masih ada lah. Tapi kalau you tengok saham-saham yang berkaitan lamba, saham-saham berkaitan lamba apa yang tengah naik? Cuba cakap. Company yang berkaitan lamba yang you nampak menunjukkan tanda-tanda reaksi yang positif. Saham apa? Dominant. Ya ke? Aku tak pernah tengok. Dominant Oh. All time high. Dominant nak all time high. Fokus lamba. Ni memang paling jelas lah. Fokus lamba, betul tak? Fokus lamba ni memang sah-sah dia buat lamba. Fokus lamba FLBHD. Ini pun tanda yang masih okey lah. Dia selari lah dengan pergerakan indeks lamba tu tadi. Tak tahulah kalau kata you nampak punya potensi akan terus naik, maka saham-saham yang berkaitan ni pun boleh naik lah. Tak tahu lah, kalau saya kurang berminat lah dengan saham-saham dalam sektor lamba ni sangat. Kalau saya lah, tu saya punya orang kata own perspektif. Kalau saya tak peduli sangat lah saham-saham ni. Evergreen ni nampak cantik, tapi sebelum ni dia memang cantik, ya betul. Tapi Evergreen dia buat fiberboard. Cuma apa yang berlaku pada hari Rabu lepas ni agak menyeramkan. Kan, seram gila weh, dia bagi batang ni. Dan volume tu agak besar. So tak tahulah sama ada dia dah kata sampai ke kemuncaknya, but kalau selagi mana dia boleh bertahan di sekitar resistance turn support ni, sekarang dah jadi RBS, saya percaya dia ada potensi lagi. Tapi ni agak seram lah. Kalau dia mampu bertahan kat sini, peluang tu masih ada. Okay, so just be careful dengan tu lah. But so far nampak
saya rasa dia akan bertahan lah evergreen ni. Tapi evergreen ni fiberboard, kena ingat. Masa dia buang tu besar volume, memang nampak seram tu, nampak? Ni. Okay. So kalau saya berbalik pada tadi, just to wrap up, CPO saya nampak akan berlakunya profit taking, kan? Sebab kenaikan tu agak banyak, minyak pun agak banyak. Minyak ni apa pun bergantung pada ni lah. Potensi untuk hibiscus dan juga Dynex ni saya nampak okey je, bertahan tu kuat je. Hibiscus pun dah keluar result, so saya tak risau sangat pun. Sebab result dia memang sangat cemerlang. Dia punya keuntungan meningkat 4 kali ganda. Disebabkan harga minyak yang meningkat. Nampak? Keuntungan dia meningkat 4 kali ganda berbanding suku tahun yang sama sebelum ni. Sebelum ni untung bersih 12 juta, sekarang untung 48 juta. So align lah. Dan result dia pun dah keluar pada 17 Februari. So nak kata spekulatif nanti tiba-tiba result teruk ke, dah tak berlaku dah. Sebab result dah keluar dah. So nothing to worry lah. So saya nampak dia okey je. Dynex nak re-entry boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau saya akan mengharapkan dia pullback lah. Kan? Bagilah dia pullback dulu. Sebab ni pun sama. Kalau kita tengok kenaikan yang agak konsisten, yang kata berturut-turut. Kalau saya malam ni mungkin saya nak sembahyang hajat, minta pergi RM1 balik lah. Kalau saya lah. Kan? Saya nak mengharap dia turun pergi RM1 balik. Armada tak patuh syariah buat. Armada ni walaupun dia ni memang popular, bila sebut pasal harga minyak, Armada ni memang antara favorite, tapi Armada ni takkan syariah. Armada ni saham yang dimiliki oleh Tan Sri Ananda Krishnan. Okay. So bagi saya dia memang leader. Kalau tengok, kalau bila minyak bergerak dia akan meriah. But so far tak guna pun sebab dia tak patuh syariah. Okay. Yang lain ni tak nampak sangat. Kalau saya selain daripada hibiscus ni, kalau saya my next choice Uzma, Dayang, Carimin, itu saya lebih tu. Ada pula peminat alam, kan? Saya dah minta, ada kawan saya minggu lepas saya minta, dia call saya, dia buat video call daripada Madinah. Apa yang saya pesan? Malam ni jangan balik. Kalau boleh tidur kat dalam raudah tu. Minta doa alam naik. Saya tak tahulah, mungkin doa dia mustajab kan. Doa-doa lah moga alam naik. Sebab dia tengah tersangkut 300,000. 300,000 ringgit tuan-tuan, bukan 300,000 unit. 300,000 lot. 300,000 ringgit pada alam anak. Alam anak nak expired, maknanya zero. Kalau tak naik memang burn zero. Kalau kau beli alam mak 300,000, mungkin tunggulah tahun 2040 ke dia naik balik, ada chance. Kan? Tapi ini anak, kan, 300,000 ringgit. Lepas tu saya cakap kat dia, kalau nak hasil yang luar biasa, maka kenalah bertindak luar biasa. Jadi jangan balik, duduk tidur dekat raudah tu. Itu saya pesan kat dia. Betul, 300,000 ringgit. So kalau anda yang ada tu tak payah mengharap lah. Saya tak nampak lah kot. Sebab dia dah nak expired bulan 3 ni. Bulan 3 ni alam wah akan expired. So just berhati-hati lah. Okay, so saya rasa setakat tu je lah kot. Dah 10.50. So kita jumpa pada hari Ahad depan dalam program Anda Tanya Saya Jawab. Sekian daripada saya untuk malam ni. Saya doakan anda semua beroleh keuntungan yang lumayan untuk minggu ini, dan mudah-mudahan kita semua terlindung daripada kerugian yang sia-sia. Dan saya sendiri pun, keluarga saya sedang diuji dengan COVID-19. Saya dengar kawan-kawan pun dah ramai yang kena, anak-anak yang kena. So kita doakan sama-sama kita semua dilindungi daripada wabak COVID-19 ni. Moga-moga anak kita semua selamat, tak ada yang sakit kronik. Positif tu dah macam normal dah, tapi janganlah sampai melarat. Saya doakan kepada semua, moga-moga kita semua dilindungi lah. Right, so insyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.